بسم الله الرحمن الرحيم. Tahukah tuan-tuan, ketika mana seorang Allahumma salli ala sayyidina lupa Allah bagi hilang idea, tak ingat lah. Tak apa, saya nak sebut apa kat tuan-tuan. Tuan-tuan, dah ingat dah. Dulu masa ingat dah Allah bagi balik. Dulu masa orang-orang Melayu macam kita ni belajar di tanah Arab, antara contohlah paling senang sekali Syekh Dok Patani, Syekh Abdul Samad Al-Palembang. Hak ni antara yang famous. Hak famous ni tak maulah hak pakai yang jenis sandak kat tiang-tiang Mekah yang berlungguk tu, hak tu tak usah kira dah. Ni kira hak famous yang tuan-tuan kenal. Tahu tak tuan-tuan, mereka ni ada tiang-tiang di Masjidil Haram Mekah tu, depa nanti sandak kat tiang tu, depa buka kelas tafsir, buka kelas hadis, buka kelas fiqh. Tuan-tuan tahu yang belajar dengan mereka siapa? Orang Melayu syarah Al-Quran dalam bahasa Arab, Quran kepada orang Arab. Orang Melayu bagi kuliah tafsir Quran dekat orang Arab. Bukan Al-Quran bahasa Arab. Ya, Al-Quran bahasa Arab, tapi nak abang kata bijaknya orang Asia ni, orang Melayu ni. Orang kata bagi bukti lain, Ustaz. Tak mau bukti tu. Okey? Saya bagi lagi satu bukti, jangan terkejut. Dalam sifat Nabi, nak jadi seorang Nabi mesti kena ada 4 sifat. Siddiq, amanah, tabligh, patanah. Siddiq apa? Benar. Amanah, tabligh, menyampaikan. Patanah, bijaksana. Tidak ada negara dalam dunia yang dinamakan negara bijaksana melainkan Patani. Nak abang kata rakyat dia terlalu bijak sampai negara dia Patani. Apa makna kalau satu negara dinamakan negara bijaksana? Orang Arab bila dia turun, dia tengok, ya Allah pandainya, sebab tu dia bubuh nama bijaksana. Lah ni kalau buka peta mana jumpa Thailand. Thailand dah kena dah dengan Siam. Pasal tu tukar Thailand. Thai free land, free land, tanah bebas. Asal nama Patani, orang dia bijaksana, cerdik. Tu Arab mai dia kata, ya Allah cerdiknya, bubuh nama negara Patani, negara bijaksana, kerana rakyat dia semua bijaksana. Boleh faham? Okey, satu lagi soalan. Bukti lagi ni. Manila abang dah siap minta edit lah. Aku nak tanya siapa ibu negara Filipina. Abang minta Manila. Silap soalan. Manila. Tak apalah abang boleh lah. Manila. Apa nama asal Manila? Kat Manila. Tu duk kena buat kat sekolah. Manila, untuk pengetahuan semua ni, ayanda dan bunda, anak-anak sahabat yang saya nak abang ni, dengar elok. Manila, nama asal dia, macam mana boleh terbit Manila tu? Mana boleh satu orang dia tidur. Uish, bangun. Aku nak buat nama negara Manila lah, dengar macam sedap sangat. Tidur, bangun. Buh nama Manila lah. Dah dia mesti ada sebab. Manila kata asalnya adalah fi amanillah, dalam keamanan dan jagaan Allah. Tapi pasal apa orang boleh buat lagu tu kat kita no? Dia padamkan sejarah kita, dia bagi musnah sejarah dekat Mekah. Tengoklah Mekah tu. Maaflah tuan-tuan, saya cerita ni, saya tahu orang rakam saya tahu suara saya orang boleh dengar. Saya tahu ada sebahagian ustaz-ustaz yang mana terlalu fanatik dengan Saudi, dengan Mekah, Madinah. Mereka nanti dengar apa yang saya cakap. Saya kata saya cakap fakta, nak tolak dengan fakta balik. Saya tak takut. Saya nak cerita dekat Mekah
Tengok macam mana mereka musnahkan kesan-kesan sejarah peninggalan Nabi. Bab pembesaran masjid yang tu biar ni, tak mau kacau. Tapi saya nak sebut bab kesan-kesan sejarah masjid-masjid para sahabat, dia roboh, dia musnahkan, sedangkan mereka boleh reconstruct balik dia bagi jadi cantik. Apa salahnya ada masjid, lepas tu ada satu lagi masjid, tapi masjid tu buka dinding dia semua, orang boleh semayang bawah bumbung dia saja, buat macam dewan tu. Apa masalahnya? Pasal aku api peranak buang semua. Tujuan dia apa, tuan-tuan? Tujuan dia nak bagi habaq kata kesan sejarah tak ada. Tuan-tuan, saya duduk di luar negara. Saya pergi luar negara, saya tengok setiap tempat yang bersejarah mereka buat bagi jadi elok. Sebab apa? Esok ni 25 tahun akan datang, kalau orang tanya Islam ni betul ke ada Muhammad? Ada, tak nampak pun kesan dia. Tengok pula negara orang putih, betul ke Julius Caesar ni ada? Dia kata ada. Mana bukti dia? Tu dia tempat peninggalan dia. Maka hak budak-budak baru lahir ni, hak ni tak ada apa-apa. Hak ni ada. Hak ni lah yang betul. Sebab apa? Sebab Mekah sekarang, Madinah sekarang dipegang oleh orang-orang Bani Sa'ad, Bani Sa'ud ni, Saudi ni, yang berasal daripada orang-orang Yahudi. Dia merampas hak milik penduduk tempatan yang diberi gelaran Al-Ashrafi. Saya ulang sekali lagi. Al-Ashrafi. Sudahlah, saya nak sikit. Sini siapa yang nak pergi Mekah buat haji? Flight nanti 17 hari bulannya, yang the latest, yang paling ni. Ada? Ada, okey. Nanti kalau sempat jumpa orang Arab, tanya, "Hati cakap Arab tak?" Ajar tak payah, cakap Melayu pun tak apalah. Dia tak faham, cakap anak hantar sudah. Jangan salah tunjuk, sudah ada setengah orang tu. Dia baru mengaji Arab. Baru mengaji hari tu bahasa dia anak hantar. Anak hantar, anak hantar, anak hantar. Lah bila jumpa ustaz nak cakap anak hantar lah. Anak saya hantar kamu. Bila dia jumpa ustaz, "Assalamualaikum." Anak nak pergi mana? Hak ustaz ni, dia tanya, anak aku nak pergi mana? Dia, saya nak pergi mana? Ikut hang tanya aku apa? Dia nak kata hantar nak pergi mana ustaz? Dia jadi anak nak pergi mana? Hang nak pergi mana ikut hang lah. Cuma saya nak apa? Orang Arab tempatan Mekah, dia gelaran mereka adalah Al-Ashrafi. Orang-orang yang mulia ni dirampas kuasa oleh keturunan Saud. Sebab tu dia tak namakan Bandar Hijaz lagi. Dia tak nama, dia jadi Kingdom of Saudi Arabia. Kenapa kena ubah nama pemilik kingdom itu Saud, sedangkan itu tanah bebas, tanah haram, bukan milik siapa-siapa? Sejak bila tanah haram milik seseorang? Mana ada Nabi pun tak buat nama dia. Betul tak? Pasal apa? Sebab orang Islam nangau. Baca Quran nak ni? Nangau. Hak ada dalam masjid ni, saya yakin ada yang dah seminggu tak baca Quran, sebulan tak baca Quran, setahun pun ada tak baca Quran. Macam mana Allah nak jaga kita? Betul kan? Ha? Tak, tuan-tuan, maaf lah no. Saya boleh buat lawak, tapi benda tegas saya tegas lah. Takkan dia kata, tak, dalam ni ada tak baca Quran ni. Hak tegas kena tegas lah. Hak tegas kena tegas. Kenapa? Itulah keadaan kita, tuan-tuan. Maka saya nak sebut, mai saya cerita sikit. Cerita ni, saya dapat cerita ni daripada guru kami, Tuan Guru Datuk Harun Din. Masa tu kami pergi ziarah Datuk Harun Din. Biasalah ustaz-ustaz muda ni dia tak boleh hijau sangat. Tadi saya jumpa Haji pun, Haji peringat dia kat saya, kata, "Ustaz, ingat jangan lupa asal usul kita, jangan lupa tang mana kita mengaji, kena ingat." Saya kata, "Insya-Allah saya tak lupa. Kita kena pergi mengaji, kita kena pergi belajar." Saya balik asbab tu pun, balik ni pun saya ada apa nama Ijtima' ulama Padang Lalang. Mai nak pergi dengar kuliah juga, nak duduk hantar isteri saya balik rumah mak dia, nak pergi duduk masjid juga. Nak pergi mengaji, ilmu tak ada. Saya nak cerita kat tuan-tuan, kata apa? Lupa, kita kan mana? Tak ada skrip, lupa. Tahu apa tadi nak cakap? Apa dah? Kingdom of Arabia. Ya, cantik. Terima kasih hang bijak.
Cerita ni saya dapat masa saya ziarah Tuan Guru Datuk Arun. Bila kita pergi nak minta nasihat, nak minta supaya dia tegur kita kot ada salah silap tak kena tahu mana-mana, kita minta lah dia nasihat kita. Jadi bila kita masuk tu, Tuan Guru Datuk Arun sambut kita dekat pintu masuk. Dia kata, masuk. Salam, cium dia semua habis. Masuk. Bila masuk, dia jalan dulu lah, dia tunjuk jalan. Jadi dia duduk kat sofa tengah-tengah. Budak-budak lah kan ustaz-ustaz lain. Imam muda pun ada, Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri pun ada, Ustaz Syed Nur Hisham Tuan Padang pun ada. Semua ada. Masuk. Tu saya masuk last sekali. Ustaz Don. Duduk sebelah saya. Saya duduk sebelah Tuan Guru. Makna dia cerita ni saya dapat masa saya tengok bibiang ada masa dia duduk cerita. Memang sebelah dia. Dia cerita sambil dia pegang paha dia. Jadi saya cerita benda ni sebab dia suruh saya bagi tahu kat semua orang. InsyaAllah saya sampaikan, tak lari perkataan insya-Allah. Tuan-tuan famous dengar. Tadi masa saya main dengan Ustaz Saifuddin, saya kata, "Din, malam ni kalau ada orang jual CD, aku nak cari Syekh apa nama Huzaifi." Saya kata dekat Ustaz Saifuddin, "Kalau ada orang jual CD kat luar mana Syekh Huzaifi, simpan satu kat saya noh." Nampak siap dia. Orang kata Syekh Huzaifi, siapa dia? Syekh Huzaifi. Lah ni orang pakai dah dengar Syekh hak paling top Syekh Masyari Rashid Al-Afasi. Lepas tu main Syekh Mahir. Lepas tu Syekh legend Syekh Sudais, Syekh Suraim, Syekh Sa'id Al-Ghamidi, Mahmud Khalil Al-Husari. Tapi saya nak tanya, dalam sejarah mereka ni ada seorang lagi terselit. Nama dia Syekh Huzaifi. Mana dia Syekh Huzaifi tu tuan-tuan? Mana dia Syekh Huzaifi tu tuan-tuan? Suatu hari nanti hajah pergi Mekah, hajah datang. Bila kita duduk Mekah, dia ada televisyen dalam kita punya hotel. Dalam televisyen kita tu, kita tekan channel hak mula-mula. Kalau kita duduk di Mekah, channel hak mula sekali channel Mekah. Channel Mekah ni dia tak ada lain melainkan kamera yang ada di seluruh Masjidil Haram tu, dia akan ambil shot sini, dia kata apa, kamera ni dia tangkap gambar orang tengah semayang sini. Kalau siapa buka TV itulah kan, nampak orang tawaf kan, dia ada kamera yang merata. Kalau duduk di Masjid Nabawi, channel mula sekali Masjid Nabawi punya channel. Makna dia, siapa yang beli channel Saudi akan dapat channel ni. Makna dia satu dunia boleh tengok. Macam kita kat Malaysia lah, kita buka sembahyang Isyak tadi, sebelum sembahyang Isyak dia tunjuk orang nak tawaf, satu dunia boleh tengok time tu. Suatu hari ada seorang pemimpin daripada Iran, nama dia Komuni. Dia mai ziarah Masjid Nabawi. Yang ni dengar ni nak masuk Syiah sikit ni. Boleh tak? Sini siapa Syiah angkat tangan? Jangan angkat tangan, Syiah apa lah. Ada Syiah angkat tangan saja nak tengok muka. Dia kata handsome sangat orang-orang Syiah ni. Dan saya nak cerita kat tuan-tuan, hak dia pun Syiah ni. Bila Presiden turun Masjid Nabawi, maknanya dia punya menteri dia pun turun juga. Jadi turunlah semua turun lah main nak ziarah Masjid Nabawi. Main Masjid Nabawi macam kena singgah ziarah Nabi. Ni tuan-tuan dengan elok tau. Ni cerita ni tak dapat kalau orang. Bila dia main ziarah, ketika itu imam waktu tu Syekh Huzaifi. Jadi hak Presiden saya sebut nama dia tadi tu tak payah ulang 2-3 kali. Hak ingat tak ingat sudah. Masa dia masuk tu sampai kalau ni nanti kita jumpa. Kalau kita orang biasa ni kalau kita orang biasa ni katalah ni makam Nabi belakang, dia ada makam Nabi, satu makam Sayyidina Abu Bakar, makam Sayyidina Umar. Dekat sini ni dia ada macam pelantak. Kita tak boleh naik atas tu sebab dia nanti bubuh macam penghadang macam ni tinggi. Jadi kita sampai takak tu. Jadi kita duduk luar aje lah, boleh luar tu. Hak nak baca doa nak nangis apa hak luar tu lah. Tapi bila orang-orang memerintah besar-besar dia naik atas ni, bila dia naik atas ni dia masuk, dia pergi lah duduk kat depan makam Nabi kat pintu, dia nangis. Doa. Habis depan makam Nabi tu, dia pergi dekat makam Sayyidina Abu Bakar. Kalau kita tengok gambar kan, betul tak dekat pintu dia tu kan dia ada macam lubang tengah-tengah tu. Pasal tak?
Dia ada lubang-lubang kat tengah-tengah tu. Maqam Nabi ada lubang dia. Maqam Abu Bakar ada lubang dia. Maqam Sayyidina Umar ada lubang dia. Dia pergi dekat lubang maqam Sayyidina Abu Bakar. Ni Datuk Aman cerita kat kami. Dia masukkan mulut dia dalam lubang. Tui. Dia ludah. Oh, ni cerita mengkasak ni. Kalau ludah pun boleh tuan-tuan, lidah lagi lah tak betul dah. Dia maki Sayyidina Abu Bakar, kau Syekh Huzaifi duk ada sebelah. Syekh Huzaifi diam lagi. Dia pergi pula kat maqam Sayyidina Umar. Dia masuk lagi sekali mulut dia dalam lubang dekat maqam Sayyidina Umar. Tui, dia ludah pula kat Sayyidina Umar. Oh, dia ni kata kasar dia ni. Esok ke akhirat mampus dia jumpa dengan Sayyidina Umar. Dah ludah tu dia maki. Kokak, dia maki habis. Habis tu, lepas Sayyidina Umar tu habis keluar. Lepas tu masuk. Sebab apa? Hari tu hari Jumaat. Macam hari ni, Jumaat. Nak semayang Jumaat. Jadi semua orang duduk lah. Khatib ke apa? Syekh Huzaifi. Syekh Huzaifi pun bila azan tu dia naik bagi salam azan kedua tu dia dah naik tu. Dia bagi ittaqullah. Lepas ittaqullah tu Syekh Huzaifi tahu lah. Apa ni hina sahabat? Ingat kita ni siapa? Sahabat tu siapa? Orang yang duduk dengan Nabi. Makom dia sebelah Nabi. Oh, Syekh Huzaifi balun lah kawan tu. Saya nak tanya dia balun siapa tadi? Bukan presiden negara kan? Bila dia balun kawan tu panas pungkok lah. Bila dia panas pungkok dia bangun. Bila dia bangun, presiden bangun, menteri lain bangun. Bila semua bangun, nak keluar. Tuan-tuan tahu siapa yang tahan mereka? Yang tahan mereka adalah pembesar-pembesar Saudi. Dia pergi kat mereka, dia tahan mereka. Hak ni yang bangun ni bukan Syiah. Cerita apa bangun. Bukan lah. Nak pergi toilet. Buat je biasanya. Kata marah. Melawak Haji no, tak apa no. Melawak. Timing dah tepat. Pasal kata kawan tu dia bangun. Silap lah. Maaf Haji no melawak. Lepas tu dia bangun. Bila kata hak Presiden Iran dengan dia punya menteri dia tu bangun, pembesar-pembesar dah saya sebutlah pembesar-pembesar Saudi bangun. Didapatkan mereka tadi ni cool down kan, mereka suruh duduk dalam khutbah tadi tu. Duduk juga. Saya nak abang tuan-tuan jangan terkejut dah. Hak tadi perbuatan dia tu, kamera duk tangkap ni kan. Satu dunia duk tengok buatan tu dan semua orang tahu peristiwa ni. Tapi Saudi punya pemerintah tahan mereka suruh duduk. Bagi selesai buang khutbah, habis khutbah sembahyang Jumaat. Lepas sembahyang Jumaat, Syekh Huzaifi diberhentikan jadi imam selama 7 tahun. Kita nampak tak? Tuan nampak tak dia punya sandiwara dia macam mana? Punya dahsyat. Sebab tu hadis Nabi, kalau tuan-tuan buka hadis Nabi akhir zaman, Dajjal, kan satu hadis Nabi berkaitan dengan Dajjal. Dajjal dia akan datang ke seluruh pelosok dunia. Seluruh pelosok dunia dia akan sampai kecuali 2 tempat, iaitu Mekah dan Madinah. Itu semua tahu. Dajjal, dia punya fitnah dia punya dokmai, dia akan lalu semua tempat. Makna dia apa? Pengkalan tambang pun dia sampai. Makna dia akan sampai kat kita. Dia nanti mai duduk tang kita lah apa semua. Tapi saya nak kata apa? Hadis tu saya tak mau baca tadi tu. Saya nak kata apa? Dajjal bila dia sampai dekat Mekah, Madinah, dia nak masuk, dia tak boleh masuk. Maka dia berkampung kat sebelah tu. Apa jadi Nabi kata? Orang-orang yang, dengar elok-elok, orang-orang yang ikut Dajjal, orang-orang yang sebenarnya dia tu munafik, dia mengaku saja Islam,
yang ada dalam tanah haram. Apa makna dia tuan-tuan bila Nabi kata lagu tu? Makna dia dalam tanah haram ni ada orang jahat. Bila Dajjal berkampung sebelah Mekah dan Madinah, maka orang dalam ni akan jadi panah. Maka mereka akan keluar berbondong-bondong, beramai-ramai keluar, pergi duduk berkampung dengan Dajjal. Masa tu baru orang semua terbuka mata, kata, ya Allah, selama dini rupanya jahat. Barulah orang buka mata, masa tu baru orang tahu